Iman letak dalam satu surat sendiri. Oh, patutlah. Masa dia tak jumpa. Lepas tu, dia tanya saya Sima Teori. Sima Teori dalam campuran Mak Amali. Betul? Tu yang soalan menggiri. Oh, bukan editor. Bukan. Tak mandi lah tu. Jadi Sima tu ada dekat sini kan? Ya. Saya pasti tak kata ni tu. Kalau kata Okey, minta semua orang tengok. Ni kita punya CEO. Okey, untuk pastikan awak memang dah dapat lah semua orang. Kalau tak dengar apa saya cakap, beritahu Tolong respon jangan type, saya tak tengok. Okey. Semua orang bawa balik kan? Okey, CEO awak semester 4. Okey. DBE 4323. Kod kursus awak. Nama kursus pengauditan 3. Okey, cuba tengok dekat kita punya second table ni. Kita ada kategori aktiviti ada 3, iaitu pembelajaran berbantu ataupun guided learning. Ada 3 iaitu kuliah, sejarah kuliah selama 25 jam per semester. Tutorial ataupun amali 28, aktiviti pembelajaran bertumpukan pelajar 3. Okey, yang ini kita akan buat masa you all dah balik ke college lah. Banyaknya ni Okey, sebab untuk buat amali of course kita memang kena banyak face to face. Untuk pengetahuan semua, masa kelas online ni saya memang akan tumpukan kepada teori sahaja dahulu. Memandangkan amali awak memang susah sikit kalau nak buat online. Okay, saya pun tak tahu macam mana cara gaya. Tapi kita cuba lah. Jadi, okey, seterusnya pembelajaran sendiri ataupun self-learning. Kita ada persediaan untuk tugasan ataupun projek. Yang ni saya akan cuba bahagikan ikut grup. Pembelajaran sendiri ataupun ulang kaji selama 20 juga. Persediaan bagi penilaian 13 jam lah. Untuk penilaian rasmi ataupun formal assessment, kita ada penilaian bertulisan seperti biasa, 7, dan juga menduduki peperiksaan akhir punya PA selama 4 jam lah. Okey. Dan jumlah jam belajar kita ataupun total student learning time SLT kita selama 120 jam per semester bernilai kredikan 3 ya. Okey. Untuk menduduki ataupun untuk berada di kelas pengauditan 3, of course pertama sekali you kena lepas kursus prasyarat kita iaitu lulus kursus pengauditan 2 dan alhamdulillah saya tak sure saya dah share ke belum maka you all yang masa last saya sebelum kot. Tapi alhamdulillah lah semua lulus lepas dengan jayanya, alhamdulillah. So kalau boleh masa audit 3 ni tak nak lepas hidung je Okay, you nak belajar tutup dah habis dah audit 3 ni, macam dah terror lah ni. Nak buat laporan bagai secara penelitiannya. So at least kena betul-betul lah Jangan main je. Audit 1 ke audit 2 sangat senang sebenarnya. Sebab, masa apa ni masuk ni sekejap cikgu terpaksa tukar-tukar window sebab ada kawan-kawan yang join luar daripada MOE punya email. Okay. Okay, kita sambung. Alright. Macam biasa kita punya pencara ada 2 saja. Saya dan Cikgu Nur Hidayu. So kelas awak bersama dengan saya sebab kita berkesinambungan ataupun berterusan daripada audit 1, 2 dan sekarang awak dalam audit 3. Okay. Kalau tak dengar bagi tahu Okay. Siapa yang macam lambat masuk ke apa, saya dah record lah. Okay. Matlamat kita untuk memberikan pelajar pemahaman dan kemahiran tentang prosedur mengaudit penata kewangan sesebuah syarikat sehingga menghasilkan penemuan audit untuk menghasilkan laporan audit selaras dengan kehendak standard dan manual pengauditan. So audit 1 kita dah buat audit untuk data pendapatan komprehensif, dan audit 2 kita dah buat untuk mengaudit laporan kedudukan kewangan. Siapa yang fail tu? Okey.
Yang ketiga, sekarang ni bila kita dah siap audit untuk penyata pendapatan komprehensif dengan kedudukan kewangan punya KK tu, kita akan buat laporan lah. Okay? Tapi sebelum buat laporan kita ada yang kita akan tengok rincian je lah. Alright. Sinopsisnya, kursus ini memberikan pelajar kemahiran untuk melaksanakan kerja-kerja audit sebenar sehingga dapat menghasilkan dokumen dan file-file audit jadual liability semasa, jadual liability jangka panjang, jadual modal, audit rekod statutory dan menghasilkan laporan audit yang dicetak dan dijilid menggunakan bahan simulasi berupa dokumen dan buku perakaunan sebuah syarikat penyelenggara berpandukan manual perakaunan pelanggan dan program audit selaras dengan standard dan manual pengauditan. Okey, untuk audit 3 ni, kita ada buat sikit untuk liability semasa dengan liability jangka panjang sebab KK ada banyak sangat perincian masa audit 2, so kita terpaksa masukkan dalam audit 3. Kerana modal dengan rekod statutory tu kita akan gunakan bahan yang saya akan bekalkan Okey, sebab you punya tu macam incomplete sikit. Okey, hasil pembelajaran untuk audit 3 ni macam biasa kita ada 3 di akhir pembelajaran. Pelajar akan dapat pertama sediakan dokumen audit liability semasa, liability jangka panjang, modal, rekod statutory dan laporan audit. So before you habis untuk buat laporan audit semua keseluruhan daripada audit 1, audit 2 dan audit 3, akan ada sikit lah awak kena buat untuk audit liability semasa, liability jangka panjang, modal dan rekod statutory lah sebelum you habis untuk menghasilkan laporan audit. Okey, kedua itu untuk pengetahuan Yang kedua, melaksanakan pengauditan liability semasa, liability jangka panjang, modal serta rekod statutory dan seterusnya menghasilkan laporan audit. Okey, tadi sediakan dokumen. Dan sekarang laksanakan audit. Macam mana nak buat? Okey, ni P3 PLO2. Hasil yang ketiga, mematuhi prosedur mengaudit liability semasa, liability jangka panjang, modal serta rekod statutory dan prosedur penyediaan laporan audit. So yang ni biasanya untuk macam sikap, you guna integriti sebagai juru audit, you punya ketelitian. So dalam hasil pembelajaran yang ketiga Okey, cuba kita tengok isi kandungan atau konten dalam dia punya audit 3. Keseluruhannya ada dalam 5 bab lah. Okey. Tak banyak lah, 5 bab je. 14 minggu. Okey. Minggu pertama sampai ketiga pada tarikh hari inilah. Okey. Hingga minggu ketiga, awak akan, kita akan belajar bersama-sama untuk jadual liability semasa, akaun belum bayar. So, sebabkan you all kat rumah, saya akan cuba habiskan teori dahulu. So mungkin saya akan sentuh untuk macam mana nak terima arahan, kisaran liability semasa, dapatkan dokumen, kalau nak periksa, nak buat tu, okay. Kita akan buat masa latihan dia, kita akan buat masa you all dah balik lah. Tapi saya nak cakap dengan awak semua, yang jadual liability semasa ataupun ADB ni sebenarnya sama macam mana nak buat dengan akaun belum terima, sama sangat-sangat. So kalau ada orang masih tak dapat nak buat untuk akaun berbayar, saya rasa macam something wrong somewhere lah dengan you all. Okay. Okay, ni nanti akan gabung lah. Saya akan bagi tahu juga dia punya CV-nya apa yang gabung. Okay. Bab yang kedua adalah jadual liability jangka panjang ataupun pinjaman lah. Yang ini kita, jadual liability jangka panjang ni ada macam-macam tapi kita mau fokus kepada pinjaman. Okay, yang ini yang biasa lah ataupun yang paling basic yang kena tahu lah untuk buat macam mana nak buat mengaudit jadual liability jangka panjang. Secara ringkasnya jadual liability jangka panjang ni tidak lah keluar tidak ni. Okay. Dia macam gabungan antara liability jangka panjang dengan dia nak kena keluarkan yang semasa untuk tempoh semasa. Okay. So yang ni detail saya akan bagi tahu kemudian lah. Okay, ni termasuk kita tengok balik. Okay. K1 dengan K2 atau bab 1 dengan bab 2 gabung untuk teori pertama. Okey, tengok dekat pentaksiran tu ujian teori 1 yang kita akan buat pada minggu ke-6. Tak silap saya masa tu you dah naik kot, tak silap
Dah naik kot. Alright. Seterusnya bab 3. Dia punya amali. Oh, okay. Amali pun sama juga. Okay, amali pun sama, gabung bab 1 dengan bab 2 lah. So, nampak tak? Maksudnya you naik je, saya terus buat PB So, tapi bila masa pula nak buat amalinya tu? Oh, okay, kita mungkin akan ambil masa untuk ni lah. Tapi ni sangat simple lah sebenarnya. Okay, cuba tengok bab 3, jadual modal. Jadual modal ni, dia memang nak kena guna bahan yang saya akan bagi. So, bila you dah balik sini, baru saya bagilah bahan tu. Cuma kita akan belajar secara teori sahaja terlebih dahulu. Okay. Dalamnya ada untuk kecaran modal, ni ada banyak lah sebenarnya. Okay. Kita kena tengok perincian dalam kitab penerangan. Okay. Untuk bab 4, jadual rekod statutory. Ini adalah akhir sebelum you nak buat laporan, sebab rekod statutory ni kena tengok syarikat yang awak audit sebenarnya. Okay, dan secara praktikalnya kalau you buat audit dekat company you, dia akan macam berbeza-beza sikit berdasarkan praktis audit firm tersebut. Audit firm tersebut lah. Okay, untuk bab 5, bab 3, 4 dengan 5 digabung teori dengan amali dia. Okey. Untuk bab 5 pula yang last sekali, okey, menyediakan laporan audit. Okey, sepatutnya you kena sediakan laporan audit, tapi sebab you belum capable enough, so saya selalu akan bagi satu laporan audit sebagai contoh ataupun format, and then you all akan cuba buat berdasarkan format yang saya sediakan lah. Itu buat secara komputer. Dan saya juga akan ajar awak macam mana nak detect kesalahan. Macam mana nak semak laporan audit. Laporan audit tu walaupun awak yang buat, kena semak jugalah. Okey. Mungkin ada kesalahan. Lagi-lagi dari segi awak yang awak ambil mungkin nilai-nilai daripada audit 1 dan audit 2 untuk you masukkan dalam laporan audit. Ini dalam pembelajaran yang last iaitu bab 2. Ini masih minggu 11 hingga 14 Tengok minggu lah saya dah tulis siap-siap tu. Minggu berapa pembelajaran tersebut. Jadi kita akan habiskan teori dululah. Okey. Awak punya teori 2 dengan amali 2 akan gabung bab 3, 4 dan 5 lah. Dan pada minggu 13. Ini kita punya target lah. Okey. Minggu 15 you ada study week, ada tarikh bulan 1 tahun harapan, dan barulah awak akan ambil PA lah. Okey. Okey, untuk you punya amali, pelajar diberikan bahan simulasi berupa dokumen dan buku perakaunan sebuah syarikat sedia berhad untuk mengaudit jadual liability semasa, jadual liability jangka panjang, jadual modal, rekod statutory dan seterusnya dapat menghasilkan dokumen dan fail-fail audit serta turut dapat menghasilkan laporan audit yang dicetak dan dijilid. Okey, yang ni awak punya file nanti jangan lupa bawa file audit semasa dengan file tetap. Kita akan gunakan dan saya akan bagi bahan untuk dimasukkan dalam file audit tetap. Lepas tu saya akan bagi bahan lain contohnya minit mesyuarat lah. Yang digunakan oleh setiap usaha company untuk kita siapkan mengaudit statutory. Okay. Okay, ni untuk penilaian. Iaitu 2 kaedah, secara pentaksiran berterusan atau continuous assessment dengan penilaian akhir. So you punya PV ada 4, 2 teori, 2 amali, pecahan matahari seperti berikutlah. Untuk teori pertama 10%, teori kedua 10%. Untuk amali 1 14% untuk CLO2, 1% untuk CLO3, sama juga dengan amali 2. Okey, untuk penilaian akhir you punya final examination is teori 10% dengan amali 40%. So in total 50-50 lah. You punya PV 50, you punya PA pun 50%. Okay.
Alright, yang ini adalah jadual spesifikasi penilaian ataupun dia punya ASP, Assessment Specification Table. Okay, kita ini bagi memudahkan untuk you tengok semula daripada kandungan bab 1 sampai bab 5, apa yang terlibat, CLO mana yang terlibat untuk you capai lah. Okay, kalau CLO 1 tu of course melibatkan kognitif ataupun pengetahuan. CLO 2 psychomotor ataupun skill you, macam mana you plan untuk buat audit untuk setiap, so kita ada tiga lah. CLO 3 pun sama, efektif ataupun you punya sikap dan you punya integriti, ketelitian, cara dia buat audit. So CLO 1 sampai 3 memang kita cover untuk semua topik lah. Alright. Dia punya peratus persen pun yang ini secara summary je, so you boleh tengok. Okay. Alright, untuk peruntukan masa pula, teori 1 dengan teori 2 kita bagi 90 minit ataupun 1 jam 30 minit lah. Untuk amali 120 minit ataupun 2 jam. Okay. Ini rujukan jika awak nak untuk gain your extra information regarding kita punya topik, dia boleh rujuk pada rujukan utama dan juga rujukan tambahan. Okay. Okay, kehadiran ataupun peraturan semasa kuliah, of course you kena hadir tak kurang dari 80%. So untuk online ni dia ada saya cakap ni saya ada macam ringan sikit lah. Okay, kalau mungkin you tak dapat masuk tepat-tepat pada waktu ni pun at least inform saya. Tolong inform saya. Apa-apa inform je. Tak kisahlah hantar adik ke dia pergi pasar sekejap. Saya faham sebab you kat rumah. Kalau saya kat rumah mungkin saya ada ketegangan juga. So tolong beritahu saya. Ada yang internet slow ke, sebab tu kalau saya buat kuliah secara gunakan Meet, saya akan record so you all boleh tengok walaupun selepas habis kelas, ya. So kalau saya bagi latihan ke apa, tolong buat, tolong hantar. Kalau tak, macam mana saya nak evaluate sama ada you faham ataupun tidak. Takkan kita nak tunggu face to face baru nak tahu dia punya skill, baru nak tahu you faham ke tak faham. So tolong tanya. Okay, apa-apa kalau tak boleh nak join pun inform je. Saya taklah begitu kejam. Saya kejam kalau awak kejam kat saya. Macam tu. Okay, so nanti masa dah naik kena hadir lah sebab you dah kat rumah. So masa dah naik itu hadir, siapa yang tak hadir macam biasa bagi surat kenyataan ataupun MC lah. Saya lebih gemar MC kalau sakit lah. Kalau you memang ada tekangan sangat-sangat, surat kenyataan. Okay. Yang lain tu, yang kedua, kalau you tak hadir sebenarnya you tak layak untuk menjadi PA Okay. Nombor 3, pelajar perlu mengikut dan patuh kepada peraturan berpakaian di masa you face to face nanti. Keempat, pelajar perlu mematuhi peraturan keselamatan semasa proses PDP. Kalau contoh hujan lebat, ribut taufan ke, mungkin menyebabkan tak boleh nak you guna laptop atau sebagainya, pun boleh maklumkan saya. Ya. Okey, apa tu? Sekejap saya sudah habis dah. Okey, yang ni pun CLO je. Ini you punya hasil yang kita rumuskan daripada atas lah untuk audit kita. Okay. Ada sebarang soalan tak?